Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Khairul Nazrin Kamarudin, Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai perkhidmatan tambah nilai farmasi pesakit luar. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf FASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Encik Khairul Nazrin untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Encik Khairul Nazrin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Khairul Nazrin bin Kamarudin, pegawai farmasi daripada Farmasi Pesakit Luar. Hari ini kita akan bincangkan satu topik lah. So ini adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ni adalah perkhidmatan ekstra lah, kita kata tambah nilai. So tambah nilai ni kalau English dia value added service. Perkhidmatan value added service atau tambah nilai ni sebenarnya dah ada juga di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Cuma kali ini kita mengambil inisiatif tambahan lah untuk membuat inovasi bagi perkhidmatan tambah nilai di farmasi pesakit luar HASA, terutamanya Hospital UiTM ni lah yang di Puncak Alam ni. So seterusnya saya akan mulakan saya punya presentation ya. Okay. Pertamanya senarai perkhidmatan tambah nilai ni kita kata ada dua lah. So yang pertamanya adalah pengambilan ubat secara janji temu. Meaning kata janji temu ni kita dah set date lah dengan staff-staff perkhidmatan tambah nilai dekat farmasi ni yang in charge. So kalau pertama kita ada call atau WhatsApp. Okay, daripada call kita boleh call number di farmasi pesakit luar, and then yang in charge akan jawab lah soalan-soalan daripada pesakit. And then WhatsApp pun kita ada share. So sekejap lagi kita share nombor dia dengan link, and then ada pick up. So maknanya bila call atau WhatsApp, and then kita beritahu kita nak pick up. So dia punya perkhidmatan pick up ni kita dah letak di satu kaunter lah. Kaunter ni kaunter di farmasi pesakit luar. So kaunter 6, kaunter yang paling hujung sekali. So memang kita dah mulakan lah, dah lama lah juga untuk perkhidmatan ni. And then seterusnya ada perkhidmatan medication local. So medication local ni dekat lobi utama, kalau perasan dia berdekatan dengan Audi. Nanti ada gambar, saya boleh share. And then perkhidmatan yang lagi satu adalah penghantaran ubat melalui pos. Okay, penghantaran ada dua jenis, satu standard delivery. So kalau standard delivery ni dia mengambil masa sedikit, dia berbeza dengan lagi satu adalah penghantaran ekspres. Untuk penghantaran ekspres ni bila mana patient tu dia call pagi tu, and dia nak dapatkan ubat tu pada hari yang sama lah. Meaning contohnya stok ubat dah tak ada kan, and then hari yang sama dia perlu makan, so dia boleh opt untuk ni lah, penghantaran ekspres. So yang paling utama perkhidmatan ni hanya untuk preskripsi ulangan sahaja. Okay. Next. So apa maksud janji temu ni? Janji temu ni salah satu kan daripada tadi. So tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya 2 hari bekerja. So 2 hari bekerja sebelum tarikh pesakit ingin hadir untuk mengambil ubat ulangan. So kalau nak ambil ubat ulangan tu contohnya hari Rabu. So hari Isnin dah boleh start request lah melalui call atau WhatsApp. And then kalau nak bagi tahu dalam sistem janji temu ni ada dua medication local dengan janji temu di kaunter 6 tadi. So kalau medication local, kita letakkan ubat tu di dalam loker lah. So kelebihan dia boleh ambil di luar waktu pejabat, and then patient tak perlu nak beratur di kaunter lah. And then kalau dia punya syarat-syarat dia,
pesakit dah tahu dah ubat tu, meaning dia dah ambil ubat tu sebelum ni, dia ada experience menggunakan ubat tu, meaning tak perlu counselling lah. Bukan pertama kali menggunakan ubat yang sama. And then preskripsi ulangan tu kita kata melebihi 1 bulan. So melebihi 1 bulan, minimum dia 2 bulan lah. Minimum untuk medication local. And then seterusnya semua jenis ubat kecuali ubat peti sejuk. So ubat peti sejuk kalau kita tahu memang kita ambil contoh insulin and then kena simpan dalam peti sejuk, so tak ada boleh menggunakan perkhidmatan medication local lah. And then ubat psikotropik kalau yang ada klinik-klinik yang kita collect ubat psikotropik, contohnya alprazolam, zolpidem, and then kita pun tak boleh gunakan perkhidmatan medication local. And then yang ketiga adalah pembayaran ubat adalah pembayaran secara atas talian. Okay. So lagi satu janji temu di kaunter 6. So di kaunter 6 ni kita dah wujudkan untuk jimatkan masa menunggu lah. Meaning patient dah call siap-siap, dia dah WhatsApp. And then kita dah sediakan ubat. Lepas tu dia hanya terus datang ke kaunter 6 and then request untuk ubat dia lah. Tanya macam mana ubat dia siap ke belum. And then yang paling penting hanya pada waktu pejabat. Okay. Sama syarat-syarat dengan ni lah, tapi tak tertakluk kepada ubat peti sejuk dengan ubat psikotropik tu pun boleh guna juga janji temu di kaunter 6. Okay. Ini gambar dia. Kalau dekat medication local tu, memang ada dekat RS2 dekat lobi Anjung Zamzam tu, yang paling dekat dengan dia adalah auditorium lah. Kalau nampak pintu masuk auditorium tu, kita boleh tahu lah, nampak ada locker yang warna-warni ni kan, sebelah vending machine ni. Tu untuk medication local lah, simpanan ubat-ubat bila nak ambil. Sewaktu kita dah decide lah. And then yang dia punya dibuat, apa perlu dibuat pada hari janji temu. So patient datang hari janji temu tu yang dah bagi tahu kan. So boleh collect ubat, and then kalau tak collect ubat pada hari yang kita dah decide tu nak ambil tu, so kita simpan ubat tu untuk 1 minggu. So meaning kata boleh ambil dah dalam 1 minggu daripada tarikh hari kita dah decide nak letak ubat tu. So kita staff kita akan share dia punya kata kunci, password untuk buka dia punya locker lah. And then through WhatsApp ada arahan yang lagi jelas, lagi faham lah. Apa-apa pun boleh tanya kat WhatsApp tu juga. Yang paling penting jika ubat tu, stok ubat adalah banyak, kita pun tahu ubat kita punya boleh bawa plastik atau beg lah. And then untuk kaunter 6, farmasi pesakit luar, di hari janji temu tu yang dah di-start tu, sama juga, dalam 1 minggu tu kena collect, and then ambil hanya pada waktu pejabat. Kalau specifically Isnin Khamis 8 sampai 1, so 2 PM sampai 5 PM. Kalau Jumaat 8 sampai 12 suku, and then 2.45 sehingga 5 PM. Ini waktu rehat memang kita tak galakkanlah untuk datang, tapi kalau memang tak ada pilihan, boleh datang ke kaunter 6 lah. Kita tengok ada staff yang akan ada di belakang lah. And then pesakit perlu buat bayaran di unit hasil jika ada ubat berbayar. So dia sama dengan kaunter biasa, cuma dia lebih express lah, dia lebih cepat. And then sama juga boleh bawa plastik atau beg. Encik Nazri, kena share balik slide. Oh, ya, sorry. Sekejap Okey, nampak? Okey, dah nampak dah. Yang tadilah. So kalau lobby tu dekat dengan auditorium, ada punya medication local. Kaunter 6, kaunter paling hujung dekat farmasi pesakit luar lah, dekat RS2. So sama dekat dengan lobby juga. Lobby Anjung Zamzam. Okey. Seterusnya, medication local ni ada cara dia lah nak register. So yang paling utama, kita ada guna satu Google Form. So Google Form ni kita punya, kita collect dia punya permohonan untuk register medication local, janji temu kaunter 6 dan juga ubat melalui pos lah. So kalau nak daftar medication local ni, biasalah kita boleh minta nombor WhatsApp tu, ataupun boleh scan QR. QR ni boleh terus ke WhatsApp lah. And then
bila dah dapat number tu boleh scan untuk tempahan ubat ulangan. Okay. Yang penting kena ambil first month stock di kaunter dulu, kemudian baru boleh proceed ketiga-tiga tambahan ni lah, value added service ni. So kalau mendaftar medication local ni, yang paling penting tadilah kena tahu ubat-ubat, kalau ada ubat putih sejuk dengan psikotropik memang tak boleh. And then yang penting nama pesakit, nombor IC, tarikh nak ambil ubat tu. So kita boleh letak ubat sebelum hari itulah, hari yang patient nak collect tu. And then kalau ada spesifik ubat, contohnya ada beberapa klinik patient tu ada beberapa klinik, so dia nak collect spesifik klinik, satu klinik je, contoh klinik Oftal nak ambil ubat mata je, so dia boleh bagi tahu lah. So kita prepare hanya ubat mata and then kita simpan dalam medication local tersebut. Okay. So jika perlu bayaran akan dikenakan kepada pesakit lah, kita akan maklumkan melalui WhatsApp. And then bayaran tu kita tak ada terima apa-apalah, meaning tak masuk ke farmasi, dia terus ke billing punya talian lah. So yang paling penting kita nak receipt tu, receipt bayaran. Okay, and then info penting seperti tarikh janji temu, timur penyimpanan, nombor lokal ni semua ada dalam WhatsApp, kita share kat patient. So patient dapat daripada WhatsApp tu, make sure tak hilang, tak delete ke apa. And then hari kejadian bawa plastik and then datang ke local, boleh buka lah local yang dah bagi tahu tu. Okay. So untuk seterusnya cara mendaftar untuk janji temu kaunter 6 So sama juga boleh WhatsApp untuk bagi tahu, tapi pilih kaunter 6 di farmasi klinik pakar. So yang ini tak ada limitation ubat lah, datang boleh collect semua ubat. Cuma lebih cepat. Tidak perlu beratur panjang dengan patient-patient yang lain lah, patient klinik. So and then pemprosesan pesakit terus ke kaunter 6. Pesakit kalau ada masalah dengan preskripsi, contohnya ada spesifik cara nak ambil ubat ke, kita bagi tahu lah macam mana kat patient. Apa-apa kita boleh bagi tahu terus WhatsApp. And then sama hari janji temu tadi datang pada 8 sampai 1, 2 sampai 5. So datang make sure tak terlajak daripada 1 minggu lah. Kita simpan ubat seminggu saja. Okay, sama macam kaunter. Bila ambil ubat di kaunter, jika ada ubat yang perlu berbayar, kena settlekan dulu pembayaran. And then datang ke kaunter 6. Jika tak ada orang, boleh buat apa? Boleh tekan loceng tu lah. Ada loceng. Kita boleh panggil staff-staff yang ada. And then boleh bagi tahulah nama pesakit, bagi tahu, berikan kertas skripsi ulangan kalau ada. And then kita akan semaklah nama pesakit. Make sure ubat yang diterima tu ubat yang betul. Ubat tu cukup. Jika ada masalah boleh bagi tahu di kaunter tu, kita boleh settlekan on the spot lah. Okay. And then yang ketiga yang tadilah cara mendaftar ubat melalui pos, ini option ketiga. So sama WhatsApp juga, cuma dia berbeza sikit dia punya number, dia ada perbezaan dengan charging, dia ada perbezaan dengan waktu penerimaan ubat tu lah. So make sure decide awal-awal nak ambil ubat tu nak tunggu lama ke nak express. Okay. Dia lain dia punya masa penerimaan tu. Okay. Sama juga isi Google Form. Yang paling penting adalah alamat alamat paling terkini, and make sure ada orang pada hari yang kita nak terima tu lah. Make sure ada orang lah dekat rumah, alamat penerima tu kan. Okay, and then ubat-ubat ini kita akan memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu dari proses pendaftaran sehinggalah ubat tu sampai kepada pesakit. So yang penting ambil first time bekalan 1 bulan di kaunter. Ni sebab kita nak make sure patient tak ada terlepas ubat lah, termiss makan ubat. Contohnya ada delay ke penghantaran ke, tapi sepatutnya tak ada isu lah. Okay, kalau pembayaran pun sama, jika ada ubat-ubat berbayar, kalau selama ni memang membayar ubat, memang perlu buat bayaran and then share receipt sama dekat WhatsApp yang sama. And then jika tiada apa-apa daripada pihak farmasi pesakit luar, meaning through WhatsApp tu, meaning boleh tunggu je lah ubat tu sampai.
Cuma bila rasa dah lama sangat kan, boleh inform lah. Boleh tanya dekat WhatsApp tu. Okey, penerimaan ubat kalau tengok dekat sini kita share adalah pada hari Jumaat. So boleh expect hari Jumaat untuk menerima ubat lah. Okay. Kita akan start menghantar daripada Isnin ke Rabu, cuma paling delay mungkin sampai Jumaat. Okay. Sebelum sampai tu courier dia akan call dulu ataupun dia akan WhatsApp untuk patient ready lah untuk ada di rumah untuk menerima ubat. So ada option juga untuk patient boleh tolak Contoh patient tak ambil ubat, contoh dia dah ambil ubat kat kaunter, so dia tak nak terima ubat di pos, boleh reject. Okay, kita akan pulang balik ke farmasi lah ubat yang dah reject tu. And then contohnya courier dia dah sampai rumah and then dia dah try 3 kali waktu berlainan kan. And then tak ada orang di rumah. So dia pun sama, akan pulangkan bungkusan ubat tu di farmasi. So boleh call lah, memang tak ada kat rumah. And then patient perlukan ubat tapi ubat tak ada, so boleh contact WhatsApp tu lah. So dekat sini next belah kanan ni penghantaran biasa, penghantaran ekspres ni berbeza WhatsApp dia, nombor dia pun berbeza. So untuk penghantaran biasa nombor dia 3328 dia punya extension. Untuk penghantaran ekspres nombor telefon 011-1618-1214 ni kita boleh scan lah untuk dapatkan details. Okay. Yang paling penting kalau untuk ubat melalui pos ni adalah dia punya charging lah, kadar penghantaran ni. So ada dua satu melalui eSIM, satu lagi melalui pos laju. Kalau ikutkan ubat-ubat terkecuali sama macam yang dah cakap tadi, ubat sejuk, ubat-ubat psikotropik sebab ubat-ubat terkawal and then ubat-ubat injection. So kita nak ubat tu pecah ke macam mana kan, sebab tu dalam penghantaran tu. So kalau ikutkan eSIM punya charging RM5.30, tapi untuk pos laju adalah RM6. And then untuk ekspres ni perbezaan dia adalah ada ubat sejuk ataupun tiada ubat sejuk. So kalau untuk ekspres boleh ubat sejuk, boleh pilih, tapi yang tak boleh hanyalah ubat psikotropik. So perbezaan kalau tak ada ubat sejuk adalah RM10 per parcel satu bungkusan tu RM10 and then RM15 kalau ubat sejuk tu pun ada dalam ubat yang untuk delivery tu lah. So pembayaran syarat tertalian, patient akan terima link kalau kita nak hantar tu akan dapat link. So patient akan bayar atas talian lah. And then kalau secara tunai ni COD cash on delivery ni hanya melalui pos laju Kalau perkhidmatan penghantaran tu melalui pos laju, patient akan bayar kepada kepada yang menghantar bungkusan tu, kepada courier tu lah, bayar kepada courier charging yang dah cakap tadi lah. And then kalau ada soalan sama, WhatsApp je nombor unit MyMeds ni. Unit MyMeds ni unit yang in charge lah untuk perkhidmatan semua ni. And then kita boleh call juga farmasi pesakit luar 0333963105 Apa-apa boleh contact lah untuk maklumat lanjut. Okay, ini next adalah soalan-soalan lazim lah, soalan yang common orang tanya kalau untuk janji temu ni. Janji temu tadi counter, medication local. So ubat-ubat yang rangkaian sejuk, ubat-ubat psikotropik, ini boleh call lah, boleh tanya jika tak pasti. Ubat ni betul ke ubat psikotropik? Ubat ni dalam simpanan rangkaian sejuk ke? And then kalau nak ambil ubat awal, boleh pesakit boleh terus ke farmasi seperti biasa lah. Ni untuk kaunter kaunter 6. Okay, kita nak make sure patient punya satisfaction tu adalah berbaloi lah. Meaning dia dah pilih perkhidmatan ni, kita pun bagi servis, patient pun puas hati lah dengan perkhidmatan kita. So make sure boleh inform awal lah, lebih awal lagi bagus untuk kita sediakan ubat. Okay, seterusnya perlukan saya membawa plastik. Ni macam tadi lah sama. Untuk local, untuk kaunter 6, call atau WhatsApp and pick boleh bawa plastik. Okay, and then bolehkah saya mewakilkan orang yang dipercayai? Betul, boleh. So info penting patient, nama pesakit, nak IC dia,
Kalau ada MRN lagi bagus lah. Boleh make sure patient yang betul lah, kita klik ubat untuk patient yang betul. Okay. And then boleh tanyalah 3105 tadi untuk extension untuk apa-apa soalan. Seterusnya soalan lazim ubat melalui pos. Soalan komen apa itu jenis penghantaran. So penghantaran standard, penghantaran express tadi yang ada dua tu. So standard mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari bekerja. Okay. Selepas diserahkan ke kurier. Okay. And then express selalunya dia akan diserahkan ke kurier hari yang samalah untuk patient collect ubat tu. Okay. And then sekiranya saya pesakit berdaftar, berapa lama saya perlu tunggu untuk buat ulangan seterusnya. So sebenarnya kita confirmkan dulu patient dah ambil ubat di kaunter ke. And then jika dah ambil ubat, make sure ubat yang dah ambil tu cukup lah. Sekurang-kurangnya 2 minggu bekalan. So that patient tak terputus bekalan ubat. Okay. So and then saya dah berdaftar, ada temu janji klinik. So ambil ubat tadi macam tadi 1 bulan di kaunter. And then seterusnya boleh post. So kena tunggu ubat 2 minggu selepas tu lah untuk next punya supply. Okay. Kalau soalan yang seterusnya, contoh ada ubat rangkaian sejuk. So apa dia nak pilih kalau dia duduk di Lembah Kelang? Duduk Lembah Kelang So boleh pilih ISIM penghantaran express RM15 di hari yang sama jugalah. And then rangkaian sejuk. Kalau tiada ubat rangkaian sejuk duduk Lembah Kelang ini perlu semakan postcode untuk make sure kita punya dalam coverage lah untuk penghantaran hari yang sama tu. So boleh pilih juga penghantaran express. And then kalau contoh yang ketiga Mr. T ni, tiada ubat rangkaian sejuk, lokasi tidak terhad. Meaning boleh menunggu penghantaran dengan masa 3 hari. Okay. So ini boleh penghantaran standard lah. Lokasi pun sebab kita tak di Lembah Kelang saja, boleh di luar Lembah Kelang juga kalau untuk penghantaran biasa lah, standard. Cuma berbeza charging daripada siapa yang menghantar lah, kurier tu ISIM atau pos laju. And then ubat melalui pos yang seterusnya punya soalan-soalan common. So apa lagi? Kawasan yang diliputi bagi penghantaran ubat rangkaian sejuk, Lembah Kelang, Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tu kira kita punya coverage ISIM. So apa-apa pun staff kita akan make sure patient ni boleh menerima ubat melalui ISIM lah jika dia pilih perkhidmatan daripada ISIM ni dengan semakan postcode tu. And then kalau pembayaran ni pembayaran atas talian saja. Kalau cash on delivery hanya untuk penghantaran daripada pos laju lah. And then apa-apa boleh contact dekat kita punya ISIM ni, ada nombor dia. Kalau nak contact 011-1690-2860 ataupun email je hello@isims.com. Okay, kalau pos laju ada nombor dia lah 1300-300-300 juga. And then boleh tanya kita punya farmasi. Yang paling penting boleh tanya kita lah, kita yang in charge kan. Apa-apa kita boleh contact dengan ISIM atau pos laju. Itu saja daripada farmasi. Macam mana? Ada soalan ke? Setakat ni tak ada soalan, Cik Nazrin. Tak ada soalan. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairul Nazrin di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan perkhidmatan tambah nilai farmasi pesakit luar pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf FASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf FASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih Encik Khairul Nazrin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat jemaah.